sebelum saya jadi tua betul, saya naklah rasa bernafas di bawah Malaysia baru, ya, di mana kepimpinan yang lama itu memberikan laluan kepada yang baru. Ada 2-3 perkara yang boleh kita bincang di sini. Yang pertama adalah masalah succession, ya, plan ataupun sistem penggantian, pelan penggantian dalam sistem politik negara kita. Kita sampai kepada kedudukan hari ini yang agak buntu ataupun bercelaru ataupun tidak stabil dan tidak menentu ini kerana masalah parti pemerintah UMNO dulu telah kehilangan susunan penggantian ataupun successor, ya. Pro and kontra kita tak tahu, tapi di bawah Tun Dr. Mahathir, successor ataupun pengganti-pengganti yang natural ataupun semula jadi telah hilang, ya, macam Tun Musa Hitam, kemudian Tengku Razali Hamzah, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua ini dulunya adalah antara susunan pengganti ataupun successor selepas Tun Mahathir, yang senior, ya, ikut seniority mereka. Tun Musa hilang, Tengku Razali terkeluar, Datuk Seri Anwar Ibrahim tertendang, ya. Datuk Seri Najib baik, Muhyiddin baik, Zahid Hamidi ke baik, ini adalah satu geng dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, ya, di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi penaung itu sendiri sudah kena potong, dan kerana itu ada kekosongan yang jarak yang luas. Lalu naiklah pemimpin-pemimpin yang belum tiba masanya ataupun pemimpin yang tidak belum masak sepenuhnya sebagai pengganti, dan dari situlah kerebutan ataupun keretakan ataupun perpecahan ataupun kelemahan itu berlaku. Jadi kalau kita boleh ulang balik sejarah, apa yang saya nak kata ialah masa Tun Dr. Mahathir itu saya rasa dah tamat, ya. Masa successor dia 3 orang 4 orang tu pun dah nak hampir tamat dah, ya. Takkanlah orang yang nak diganti itu masih relevan, orang yang nak mengganti itu semua dah tamat riwayat dah. Jadi please bagilah peluang kepada rakyat Malaysia bebas daripada cengkaman Tun Dr. Mahathir, ya. Saya tengok dari segi ekonomi, ya, Tun Mahathir dia time setting dia tu time setting abad lalu. Kita ni abad 21st century. Satu masa dulu kita ada masalah perubahan alaf ataupun peralihan abad, di mana semua komputer kita kena reset. Old setting tak boleh pakai, dia obsolete ataupun terhapus apabila masuk alaf baru. Bila Tun Mahathir dia masih hidup, dia jadi Perdana Menteri 22 bulan di bawah PH. Dia adalah old setting. Dia tak boleh dah sesuaikan dengan keadaan alaf baru. Saya bagi contoh masalah plan ekonomi, ya. Tun Mahathir datang dengan kereta nasional ketiga, ya, sebagai pelan besar ekonomi untuk Malaysia. Kita sekarang dah ada pada era telekomunikasi, era 5G, era 3D, era biotech, ya. Kalau kita ada kemudahan satelit yang kita beli daripada Rusia misal kata, kita boleh memainkan peranan sebagai world player dalam industri telekomunikasi dengan kos yang lebih murah, orang boleh subscribe dengan lebih baik, dan kita boleh jual pada negara lain. Dalam biotech kita ada vaksin sekarang ni tentang vaksin untuk COVID, ya. Selain daripada China, Amerika, negara barat, Rusia pun ada keluar vaksin dia. Kita Malaysia mungkin boleh bekerjasama kerana pakar biotech kita juga ramai, mahir. Bekerjasama dengan Rusia menghasilkan vaksin COVID yang kita boleh pasarkan kepada negara-negara Islam, di mana saya rasa Anwar Ibrahim ada kelebihan ini, ya. Sebagai contoh, saya hanya beri dua contoh.
bagaimana pelan ekonomi Tun Dr. Mahathir selama 22 bulan adalah setup alaf lama. Sedangkan kita dah masuk alaf baru. Jadi nayalah pada rakyat. Ya. Tak boleh ke depan lah. Tak ada Malaysia baru lah kita. Bukan kerana Tun Mahathir tak hebat, tapi setting tu, time setting alaf lama. Kita duduk dalam time setting alaf baru. Itu satu contoh. Yang ketiga, bila kita berada dalam keadaan kain kita ni tak cukup. Kalau kita angkat tutup kepala, kaki nampak. Ya, tidak ada majoriti yang jelas. Tetapi anchor dia, tonggak dia adalah PH sebagai en bloc 92 kursi. Yang paling besar dalam parlimen berbanding parti-parti yang lain. Apa yang perlu dilakukan dalam Malaysia baru? Malaysia baru adalah transisi daripada perubahan rejim bila BN jatuh kepada satu keadaan yang baru. Lazimnya dalam mana-mana negara dalam transition ini selepas pertukaran rejim ataupun rejim change, yang perlu dilakukan adalah usaha konsolidasi ataupun usaha penyatuan di atas parameter yang tertentu dengan anchor kepimpinan yang memenuhi syarat-syarat. Ya. Jadi konsolidasi ini, politik penyatuan ini, lawan dia adalah politik perseteruan, ya, berseteru. Jadi selama-lamanya kalau kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir, dia buat kenyataan terbaru, dia tak boleh terima Anwar. Yeah. Yang lain tak apa. Ya. Dia tak boleh terima Najib. Ahli Parlimen UMNO dia boleh terima. Jadi politik berseteru ini adalah lawan kepada politik penyatuan. Pada pendapat saya, Tun Mahathir dia telah meletakkan dirinya sebagai dalam kategori pemimpin cari gaduh. Ya. Ya. Dalam keadaan transisi macam ni, kita kena ada pemimpin yang cari damai. Ya. Tetapi prinsip-prinsip utama, parameter utama kena dihormati, macam mandat rakyat, pilihan raya lepas, siapa yang dapat mandat? PH. Ya. Pemimpin dia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, karakter dia boleh maafkan orang, lupa apa orang kata pada dia. Tun Mahathir dulu hentam dia, penjarakan dia, dia boleh maaf, terima Tun Mahathir sebagai pengurusi PH. Boleh terima Tun jadi Perdana Menteri. Dalam mesyuarat PH yang terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, please carry on Tun. You sambung terus, you jangan fikir nak berhenti. Saya akan sokong sampai habis. Ini karakter dia, ya. Tetapi Tun dia tak balas dengan positif. Ya. Dia memisahkan diri daripada PH atas alasan Tan Sri Muhyiddin bawa keluar bersatu daripada PH. Dia nak tubuh pejuang, dia dah tubuh pejuang, dia tak masuk balik PH. Dia kata pejuang tak ada kena-mengena dengan PH, tak ada kena-mengena dengan PN. Dulu dia buat alasan masalah Muhyiddin. Dia dah ada parti baru sendiri, dia jadi Presiden dan pengurusi. Kenapa dia tak boleh bawa pejuang masuk PH balik? Kalau dia jujur. Ya. Jadi politik permusuhan ini menghalang usaha-usaha ke arah Malaysia baru. Dan konsolidasi ini boleh dilakukan, politik penyatuan ini, dengan cara pihak-pihak yang lain menyokong Pakatan Harapan dengan terma-terma yang mereka persetujui. Baru kestabilan negara boleh wujud. Termasuk Tengku Razali. Tengku Razali bila dia bawa usul, dia nak undi tak percaya pada Tan Sri Muhyiddin, dia dah keluar daripada konsensus UMNO. Ya. Dan tapi kalau dia nak pergi bersendiri, dia nak berpakat dengan Tun Mahathir saja, dia tak nak mesh dengan Anwar Ibrahim dan PH, saya rasa ini satu langkah yang tidak membantu membentuk Malaysia baru. Ya. Dia seorang-seorang, macam mana dia nak dapat sokongan?
Dan sepatutnya di bawah konsep konsolidasi ini, usaha-usaha dilakukan supaya Tengku Razali boleh berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti-parti UMNO dan lain-lain juga. PAS termasuk PAS. PAS ni saya dah cadang tahun 2019 lagi. Ya. Walaupun saya tak senang dengan pemimpin PAS, performance PAS dalam kerajaan saya tak senang. Tetapi dalam konsep menyatukan semua pihak bagi membentuk Malaysia baru, bagi membentuk negara yang lebih kuat dan menolong rakyat keluar daripada masalah ekonomi yang mereka hadapi pada hari ini, kita memerlukan kelapangan dada untuk bertemu dan consolidate semua pihak dengan acuan-acuan yang telah saya sebutkan tadi.